Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Fa in qila. Itu dah. Betul. Fa in qila. Fama hukmul azlah. Wa tarajjud. Anin nas. Fabayyin lana hala tabaqatil khalqi. Fiha. Wal haddu allazi yajibu minha. Makna lebih kurang, maka jika engkau kata, apa hukum uzlah dan tafarud daripada manusia, maka terangkan bagi kami hal kedudukan manusia dalam bab ini padanya dan hadnya yang wajib daripadanya. Ni kita sambung lagi tuan-tuan berkaitan dengan uzlah. Uzlah ni makna mengasingkan diri daripada manusia supaya kita dapat menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tajuk besar kita iaitu awaiq, faktor-faktor yang menghalang kita melakukan ibadat. Yang pertama dulu dunia. Itu kita kena, makna kata kita kena zuhud. Itu dah cerita habis dah. Kemudian yang menghalang kita daripada mengerjakan ibadat ini kebanyakannya ialah manusia. Kadang-kadang kawan-kawan kita ataupun musuh-musuh kita ataupun orang yang jauh pada kita dan orang yang rapat pada kita. Terutamanya kita berada di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan kerosakan. Sikit sangat orang nak bantu kita, makna kata ke arah kebaikan. Kebanyakan manusia nak heret kita menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, kita makna kata diwajibkan untuk beruzlah ataupun tafarud. Cuma uzlah ni bentuk dia macam mana? Itu kita kena faham. Kalau kita bercampur dengan manusia dalam keadaan kerosakan, kita pun jadi macam mereka juga. Sebab itu kita kena ada makna kita kata persuasana yang boleh membantu kita untuk melakukan ibadat itu. Suasana itu disebut sebagai uzlah. Mengasingkan diri daripada manusia yang nak merosakkan kita. Tetapi kita bergaul dengan orang yang nak membantu kita mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Sekarang ni kita nak tahu apa hukum, apa kedudukan dia macam mana. Maka kata Imam Ghazali, wa in qila, jika ditanya orang tanya kita, ya, fama hukmul uzlah wat tafarud. Pertama, apa hukum uzlah ataupun tafarud. Tafarud ni mana menyendiri, duduk seorang-seorang. Uzlah ni mengasingkan diri. Jadi benda tu samalah lebih kurang lah. Maka maknanya kita mengasingkan diri daripada manusia untuk menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hukum dia? Satu. Ya. Famal hukmul uzlati wat tafarrudi anin nas. Apa hukum uzlah dan juga tafarrud, mengasingkan diri, bersunyi-sunyi diri daripada manusia. Kadang-kadang orang kata juga, dia kata, Tuhan suruh berkerik, yang suruh mengasingkan diri itu siapa? Ada hadis suruh berkerik. Ada hadis suruh kita makna menyendiri. Tengok suasana macam mana. Dengan siapa kita nak berkerik? Dengan siapa kita nak mengasingkan diri? Itu ada cerita dia. Kan? Itu dia. Fabayyin lana, ceritakan kami, perjelaskan kepada kami hala tabaqatil khalqi fiha.
terangkan pada kami hal-hal pangkat. Orang ni dalam urusan makna kata uzlah, dia ada pangkat-pangkat dia. Ada orang yang langsung tak boleh uzlah. Seperti para alim ulama. Nabi tak bagi dia uzlah. Nabi kata, fa iza zahratil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Bila berlaku makna kata berlaku bid'ah, berlaku perkara yang menyesatkan agama, menyesatkan manusia. Wasakatal alim, orang alim duduk diam. Dia lari duduk di dalam bukit atau puncak gunung mana-mana tu. Ataupun dia jaga diri dia sendiri. Tak ambil tahu hai masyarakat. Fa'alaihi laknatullah. Atasnya laknat Allah. Maknanya dia haram beruzlah. Asal Al-Banna kata apa? Amma wal halu kama nara. At-tashri'ul islamiyyu fi wadin. Wa tashri'u fi'li fi wadin akhar. Fa inna qu'udal muslihin anil matalibati bil hukmi jarimatun islamiyatun. Seperti yang kita lihat pada hari ini, kata Al-Banna. Kan? Syariat Islam berada di satu sudut. Sedangkan undang-undang yang dicipta oleh manusia, sudut yang lain. Hukum Islam dilaksanakan dalam bentuk ibadat saja. Seperti beruduk, seperti bersemayang, zakat, puasa, haji, ikut syariat Islam. Yang lain, Islam duduk mana pun tak tahu. Artinya Al-Banna kata apabila hukum Islam tak tertegak, tak terlaksana, kemungkaran, kemaksiatan berlaku secara berluasa. Fa'innal qu'ud, fa'innal muslihina. Sungguhnya orang yang mengaku dia nak mengislahkan agama, tapi dia qu'ud, dia duduk saja. Dia lari, dia diam. Jarimatun islamiyatun. Dia telah melakukan satu jenayah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ada agama, yang memiliki ilmu agama yang tinggi, tempat rujukan umat, tiba-tiba dia lari daripada tanggungjawab untuk memberi pengajaran pada umat manusia, berdakwah, berjuang. Maka mereka telah melakukan satu jenayah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang langsung tak boleh uzlah. Jadi makna mengikut kedudukan dia di sisi agama, pengaruh dia di sisi manusia. Jadi hukum dia mengikut orang dia macam mana. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Berkaitan dengan persoalan uzlah. Jadi kami nak tahu apa hukum dia, macam mana kedudukan orang yang beruzlah ni. Ya, itu dia. Wal haddal ladzi yajibu mina. Tolong bagi pula had ataupun peringkat mana yang kami ni wajib dalam masalah hukum beruzlah ni. Pada ketika mana wajib dan perlu dan mesti. Itu dia. Jadi soalan yang dikemuka oleh kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang nak tahu apa hukum uzlah, macam mana kedudukan dia, mengikut orang tu, orang alim macam mana, orang tak alim macam mana, orang awam macam mana, pemimpin lagu mana, ulama macam mana hukum dia. Kami nak tahu tentang makna kata had kewajipan uzlah ni macam mana. Fa'lam rahimakallah. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya wa iyana, dan juga kami semua, annan nasa fi hadzal bab rajulani. Jadi manusia ni dalam bab uzlah ni dia ada dua macam, dua laki-laki. Orang ni macam ni, orang ni ada dua kelompok. Hukumnya berbeza-beza mengikut keadaan orang dia. Kan? Jadi ada dua jenis manusia berkaitan dengan persoalan uzlah ni. Ya lah tuan-tuan, hari ni kan nak kata takhir zaman macam mana? Kita dah makan bangkai berapa lama dah? Berapa lama dah makan bangkai? Kan? Makan bangkai. Kangaroo lah tu. Aduh. Patutlah masjid payah penuh orang. Hafal Quran payah. Semua payah. Makanan tu dah teruk sangat dah.
Sampai dah peringkat tuan-tuan, hukum asalnya tuan. Makanan tu, lagi kita tak tahu kata halal, haram, dikira halal. Tak jelas haramnya, hukumnya halal, boleh dimakan. Tapi bila keadaan macam ni, sampai dah peringkatnya, pastikan halal. Tak jelas halalnya, dia jadi haram. Pastikan kita tahu sungguh-sungguh daging tu disembelih cara halal. Baru kita makan. Tak boleh percaya kat siapa. Nak percaya kat siapa? Tak boleh percaya kat siapa. Kita jagalah diri kita sendiri. Kalau tak ada lembu halal, tak salah makan lembu. Makan ikan bukan nak mati kot. Makan telur ayam pun tak mati. Telur itik. Apa yang kita gaduh sangat? Makanan ada lagi. Kan? Dah sampai masanya, pastikan benda tu betul-betul halal, kita ambil. Kita was-was, ragu-ragu, janganlah ambil tuan. Kita utamakan halal. Kerana dia membentuk tuan-tuan sekalian, akhlak kita dan ibadah kita. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah kata, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal. Kerjakanlah amal soleh. Imam Ghazali tuan, kita bincang belakang nanti. Ayat ni dia kata, Imam Ghazali kata apa? Bermaksud Allah suruh kita ni mengerja makan yang halal. Kalau kita makan yang halal, baru boleh buat amal soleh. Kalau perut kita masuk benda haram, jangan mimpilah kita nak buat amal soleh. Memang tak mampu. Bila kita dapati diri kita tak ada kekuatan tuan-tuan nak buat ibadat, kemungkinan besar tenaga yang jadi pada makan yang kita makan ni daripada sumber-sumber yang haram. Di antaranya macam tadilah tuan-tuan. Macam itulah keadaannya. Jadi kita jangan percaya kat siapa dah. Kalau ada lembu tu, kita tengok lembu tu memang sembelih betul, kita makanlah. Tidak, tak payahlah. Macam-macam cerita ni tuan-tuan. Orang tak kira dah dosa apa lah. Iyalah kalau lembu tuan-tuan, bayangkan lembu nak sembelih cara betul ni. Kena bayar tukang sembelih dia. Kan, banyak cerita dia. Sijil halal dia, gitu gini. Macam-macam. Cara senang, cop halal sendiri. Habis cerita. Yang mangsanya kita lah. Kan, makan benda-benda yang tak tahu nak cerita lah tuan-tuan sekalian. Inilah yang selalu disebut oleh Imam Ghazali dalam bab tajuk kita ni. Sampai dah masa ketikanya, pastikan sungguh-sungguh halal. Kita pergi kedai tu, tengok ada mi. Dia nak makan mi rebus. Tanya dia betul-betul. Mi ni siapa buat? Orang Islam ke orang bukan Islam? Dia kata tak tahu. Tak tahu dia kira haram tu. Dia kata tak, memang saya ambil. Mi ni orang Islam punya. Ni syarikat ni. Pastikan halal baru makan. Dia sampai masanya ketika ada ni. Jangan buat main dalam masalah halal haram ni. Imam Ghazali kata tuan-tuan, makanan tu macam benih. Benih apa yang tanam, pokok tu lah tumbuh. Tanam benih padi takkan naik jagung. Tanam padi, naik padi. Tanam halal, keluar halal. Makan benda halal baru boleh buat ibadat. Kalau kita duduk makan benda yang haram, jangan mimpi nak buat ibadat. Terutama kita nak didik anak-anak kita kan, dengan akhlak yang baik. Dan nak anak kita hafal Quran. Tapi makanan dia tu sumber yang haram. Allah Rabbi ya Karim. Bukan pendapatan saja. Segi basuhan, kebersihan, penyembelihan. Semua ni ambil tahu. Ayam-ayam pun tengok betul-betul. Sembelihan itu pastikan betul-betul. Disembelih. Jangan kita min harap je. Jangan diharap gitu aja. Pastikan sembelih tu betul. Betul disembelih dengan cara yang sah. Baru kita ambil buat makan. Itu dia. Jadi Imam Ghazali kata dalam bab tajuk uzlah ni ada dua laki-laki, dua macam. Yang pertama warajulun. Laki-laki ni dia kata la hajata bil khalqi ilaih fi ilmin. Dia kata wa bayani hukmil fi bayani hukmin. Seorang lelaki yang orang tak berhajat kat dia. Makhluk manusia tak berhajat kat dia. Tak perlukan dia. Ya. Di sudut ilmu dan juga hukum.
kita ni ada ilmu setakat fardu ain. Untuk diri kita, bolehlah lepas. Tapi kita pun tak mengajak orang. Orang pun tak main tanya, kita perlukan kita buat keluar hukum. Orang tak tanya apa. Maknanya kita boleh jaga diri kita sendiri. Ni orang awam. Dia bukan ulama, dia bukan ustaz, dia bukan tok guru. Orang tak perlukan sangat dia di sudut ilmu dan hukum. Orang tak tanya dia pasal masalah ilmu sebab dia pun tak mengajak. Orang tak tanya dia bab hukum hakam sebab orang pun tahu dia ada ilmu setakat fardu ain untuk diri dia sendiri. Macam kebanyakan manusia lah kita kata. Orang awam dah senang sebutnya. Kita ni orang awam. Ya. Itu dia. Kata Imam Ghazali, fala yuqalituhum illa fi jum'ah. Orang ni jangan bercampur dengan manusia kecuali untuk sembahyang berjamaah. Sembahyang fi Jum'atin, pada sembahyang Jumaat atau jamaah pada sembahyang Jumaat. Dia bergaul kerana sembahyang Jumaat. Dia bergaul kerana nak dapat fadilat sembahyang berjamaah. Kewajipan berjemaat, kewajipan berjamaah. Itu di antaranya. Kan? Au aidin, ataupun kerana nak sembahyang raya. Boleh juga sembahyang raya seorang-seorang. Tapi sembahyang berjemaah lagi besar pahala. Dengar khutbah. Sembahyang seorang-seorang nak khutbah kat aku. Ataupun aid. Au hijj, ataupun untuk mengerjakan haji. Pergi buat kerja haji terpaksa lah kita ramai-ramai kan lah. Mana ada haji seorang-seorang. Berapa banyak orang. Tawaf, sa'i kan. Au majlisin ilmi, ataupun kita nak menghadiri majlis ilmu. Terpaksa lah pergi dengan ramai tak. Orang tanya kita, yalah, baru sekarang ni kita kena COVID. Kan? Kita boleh nampak dengan jelas. Dalam berkaitan penyakit-penyakit zahir ni pun, kita tak dibenarkan bergaul kecuali penting. Bukankah selalu dipesan banyak duduk di rumah? Keluar ketika perlu. Boleh pula terima. Duduk di rumah, keluar perlu-perlu je. Ni agama ajak ni. Di zaman akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Banyakkan di rumah. Keluar rumah ketika penting-penting. Seperti jemaah, haji, majlis ilmu. Pasal tak boleh terima. Ya. Ni menyakit lagi ni menyakit rohani. Tuan-tuan baca tadi kenyataan. Kenyataan dalam Facebook. 1,5 juta anak luar nikah sekarang ni. Satu hari ada berapa kah? 1 minit 6 orang lahir anak luar nikah. Sekarang ni. Suasana dah cukup teruk kan. Cukup teruk dah ini. Lepas tu kita nak bergaul lagi. Dengan manusia. Buang masa. Seronok sana, seronok sini. Bukan sedikit banyak akan merosakkan iman kita. Kan? Saksiah kita sebagai seorang Islam. Jadi COVID ni banyak mengajak kita tentang uzlah. Banyak mengajak kita tentang uzlah. Jangan bergaul sangat. Akan berjangkit. Begitulah juga. Di akhir zaman ni, masalah-masalah kerohanian, kerosakan masyarakat. Yang cukup teruk. Yang ada pada hari ini. Ingat dah hari itu. Nabi kata, akan sampai satu hari. La ta'manu rajulun bijalasihi. Makna kata, suasana yang kita tak boleh aman. Dengan orang yang rapat dengan kita. Orang yang kesedudukan dengan kita. Yang rapat dengan kita pun kita tak aman dah. Orang yang rapat tipu kita. Orang yang rapat dengan kita fitnah kita. Orang yang rapat kita boleh memburuk-burukkan kita. Kalau orang yang rapat dengan kita pun boleh buat lagu tu, macam tu. Bagaimana orang yang jauh daripada kita? Ulama kata masa yang kata akhir zaman tu. Masa tu orang tak seronok dengan maulid. Dan orang tidak duka cita dengan kematian. Maulid. Anak dilahirkan. Tak gembira macam dulu.
Dulu tuan-tuan saya mesti ingat, saya duduk di kampung Pulau Pangkok. Kak saya bersalin. Allah, orang punya main. Hang turun, hang naik, hang turun, hang naik. Tengok baby tu. Lah ni beranak biasa ya. Pergi hospital balik. Tak ada apa-apa, tak biasa-biasa gitu ya. Dulu kalau mati, satu pulau tak pergi ke laut. Urung duk ziarah mayat. Kan? Lah ni mati. Assalamualaikum. Salam. Dengar cerita, buat hang mati betul ke? Baru meninggal Ustaz. Sakit apa? Darah tinggi. Gitu lah. Lebih kurang gitu ya. Mati bukan benda luar biasa. Kelahiran bukan benda luar biasa. Jadi benda dah jadi biasa. Banyak lagi tuan-tuan hadis kita baca hari itu. Tentang hadis-hadis akhir zaman. Dah berlaku sekarang. Umat Islam dah tuan-tuan dah tak bersaudara. Jangan kata saudara sama Islam. Adik-beradik pun dah jauh. Adik-beradik dah jadi jauh. Rapat. Saudara sedagin pun jauh. Tuan-tuan sekalian. Umat Islam payah nak disatukan. Kita bercakap tentang perpaduan. Berapa orang yang nak bersatu? Tak mau. Ada saja alasan. Dia akan letakkan kepentingan peribadi. Kepentingan kelompok. Di tempat yang utama. Dia letakkan perpaduan tu benda jauh. Dia lupa dah apa yang Tuhan kata. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman tu bersaudara. Kalau hang betul-betul beriman, orang Islam tu saudara hang. Yang ni yang kita nak jawab di akhirat besok. Wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Orang Islam saudaraku. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba ma li nafsihi. Tak beriman seseorang tu. Sehinggalah mak dia kasih darah dia sendiri. Macam apa yang dia kasih untuk diri dia. Dia tak terasa benda-benda ni tuan-tuan. Betapa rapuhnya umat Islam iman. Jadi kita ni yang nak menyatukan umat. Kita jadi bahan kena hentam. Sana serang, sini serang. Kita nak menyatukan umat kerana perintah Allah. Allah yang suruh. Fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan saudara kamu yang pergi. Kita tolong damai. Kita kena hantam. Kita kena sasaran yang cukup hebat. Biarlah kita tahulah benda ni. Kita sabarlah. Tapi inilah suasana Allah. Seolah-olah macam tak ada harapan untuk menyatukan umat Islam. Seolah-olah macam tu. Tengok berkelahi di Syria tu. Berapa lama dah tak boleh satu. Kemungkinan bila Imam Mahdi mai baru boleh satukan umat Islam. Wallahu'alam. Nak tunggu Imam Mahdi, terus Imam Mahdi nak main, hancur habis. Inilah pegangan Islam yang cukup rapuh di kalangan ummah. Jadi cari jalan tuan untuk beruzlah. Cuma uzlah tu cara dia macam mana? Pertama, kata Imam Ghazali, bab uzlah ni ada dua macam. Laki-laki yang pertama, ini masuk kita semualah, iaitu kita ni maknanya mengasingkan diri daripada manusia kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Kerana nak semayang Jumaat, kan? Semayang berjamaah. Kemudian kita nak menghadiri majlis ilmu. Contoh kan? Nak kerja haji. Semua bentuk macam tu. Itu dia. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu dia. Majlis ilmi bis sunnah. Makna kita nak menghadiri majlis ilmu. Ilmu yang mengajak tentang sunnah Nabi. Kan? Ajaran-ajaran Nabi SAW. Ilmu-ilmu agama maksudnya. Itu dia. Aw hajatin fi ma'isha. Ataupun kita berhajat dalam soal-soal ma'isha. Soal-soal kehidupan. Kan? Kita berternak, kita bertani, kita berniaga. Niaga seorang-seorang mana boleh lah. Niaga orang ramai. Kita berniaga. Ini memerlukan pergaulan. Itu dia. Ya. Itu dia. La budda lahu min zalik. Yang mana tak dapat tidak. Kita jalankan urusan ni. Kita kena bergaul. Tak dapat tidak kena bergaul. Mana boleh berniaga seorang-seorang. Tentu nak bergaul. Maka kita. Makna kata pergi campur dengan orang.
ataupun kita nak kerja haji, ataupun kita nak menuntut majlis ilmu, ataupun apa-apa hajat yang memerlukan percampuran dengan orang ramai. Yang tu saja. Yang penting-penting. Kan? Macam selalu dibagi tahu oleh pengarah kesihatan. Biasakan banyakkan duduk di rumah, stay at home, dia kata. Kecuali yang perkara-perkara penting. Yang tu saja. Sampai peringkat tuan-tuan, kerja pejabat pun bawa balik rumah pun ada. Saya tengok kawan-kawan saya ramai. Kerja pejabat buat di rumah, tak pergi pejabat dah, tak mau bergaul. Duduk di rumah. Lah ni dah cara canggih kan. Kerja-kerja dia hantar melalui komputer ya. Online. Kan? Meniaga pun online. Semua online. Tuan tunjuk kita, boleh buat. Kan? Kita boleh tafarud. Boleh uzlah. Kita buat kerja-kerja ni semua boleh. Agama pun macam tu, boleh tak boleh? Boleh insya-Allah. Itu dia. Ya. Itu dia. Wa illa, kalau tidak, dia kata fayuwari syakhsahu. Dia kata wa yalzamu kinnahu la ya'rifu wa la yu'rafu. Kalau tidak, dengan sebab benda-benda yang macam ni, kita duduklah di rumah seorang diri. Duduklah tempat di rumah kita. Duduk tempat kita bersembunyilah. Supaya apa? Lazimkan kamu duduk di rumah tu, la ta'rifu, makna kata wala yu'rafu. Artinya, kamu tak kenal orang, orang pun tak kenal kamu. Supaya kita tak ada hubungan dengan orang, orang pun tak ada hubungan dengan kita. Yang hubung ni penting-penting aja. Kerana zaman tu dah teruk tuan. Orang yang nak tipu kita ni orang yang kenal kita. Macam-macam penipu lah ni tuan. Banyak sungguh. Kan? Baru ni cerita, dia keluar Facebook. Kawan tu pergi jolok duit. Kan? Jolok duit. Lepas tu main kawan belakang ni, tepuk dia. Duit yang dia ambil tu bagi kawan belakang. Terus masuk kereta. Masuk kereta. Sampai tempat dia nak bayar apa-apa tak, dia berhenti. Dia tanya isteri dia, aku buh tak mana duit tadi? Isteri kata, buh apa hang bagi kat kawan tu? Ya ke? Rupanya ilmu pukau lah ni tuan-tuan, jadi balik. Menjadi sungguh. Lepas tu kata tuan-tuan nak keluar duit banyak-banyak, pastikan ada orang ikut belakang. Perhati hai kita. Dia tepuk kita aja, dia tengok mata kita aja, habis. Duit kita bagi kat dia. Ni zaman ni macam-macam semua benda berlaku tuan. Jadi kata Imam Ghazali, laki-laki ni dia uzlah dalam bentuk bercampur. Uzlah dan bergaul. Yang ni dia bergaul dalam benda-benda yang penting. Sembahyang jemaat, dia urusan hidup dia meniaga, majlis ilmu. Yang ni saja. Benda yang tak dapat tidak bagi diri dia. Dia bercampur. Tapi lain pada tu, makna kata dia mengasingkan diri, dia tak mau kenal dengan orang, orang pun jangan kenal dengan dia. Habis cerita, selamat. Barulah dia dapat, tuan-tuan sekalian, untuk menumpukan ibadat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu lain. Zaman sahabat, zaman tabi'in, kita berkawan dengan orang ramai bantu kita buat ibadat. Dia tolong peringat kita. Ni malam ni ada majlis ilmu. Jangan lupa api. Ada jumpa, ada cerita bab agama aja. Kami dengar pada Rasulullah SAW. Nabi kata begini-begini. Jadi kita bergaul itu banyak faedah agama kita dapat. Tapi hari ini tuan-tuan sikit sangat. Bahkan kadang-kadang merosakkan kita. Merosakkan kita banyak. Yang nak tarik kita rosak banyak. Kita bukalah Facebook. Bukalah WhatsApp. Macam-macam cerita. Tak apa-apa tuan-tuan sekalian. Semua yang nak merosakkan kita. Yang nak membaikkan kita ni sikit. Yang nak menyokong kita buat baik ni sikit sangat. Yang nak makna merosakkan kita terlampau banyak. Jadi Imam Ghazali nasihatkan kita. Dalam perkara yang tak dapat tak ada. Kita bergaul. Tapi kalau perkara tu tak penting, tak sahlah. Baik-baik kita bersama-sama. Keluarga kita, anak isteri kita. Tumpu anak-anak kita. Ajak dia, bagi perhatian kat dia. Jangan terlampau sibuk, tuan-tuan, tak bagi perhatian ke anak-anak langsung. Anak-anak jadi riak. Anak-anak jadi rosak.
Bergaul dengan isteri kita, bagi nasihat dia banyak-banyak. Ni zaman kita makin lama makin teruk tuan. Lagi zaman akan datang ni lagi teruk. Kalau kita tak kuatkan iman kita, tak pertahankan iman kita, mungkin kita akan jadi rosak. Kan? Itu dia. Hadis yang kita baca sebelum ni, boleh kata semua dah berlaku. Cuma tunggu, makna kata tanda-tanda besar kiamatnya. Tanda kecil semua dah berlaku. Cuma tanda besar. Apa tanda besar? Yang terdekat ni, tanda besarnya kemungkinan akan berlaku, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi datang tuan-tuan, baru dunia aman. Baru tak berlaku ni, daging-daging bangkai ni semua. Baru orang tak boleh mempermainkan Islam. Baru kembali balik tertegaknya kedaulatan Islam. Peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah kata, takkan berlaku kiamat, melainkan dia kata, dunia ni akan dikuasai oleh seorang laki-laki. Daripada keluarga aku, keturunan aku, namanya macam nama aku. Namanya Abdullah bin Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Ada ulama kata, mak dia daripada keturunan Sayyidina Husin. Pak dia daripada keturunan Sayyidina Hasan. Ada yang kata sebaliknya pula. Tapi mereka ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ambil balik Palestin. Akan menguasai dunia dengan penuh keamanan. Dengan peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita menjadi makna kata pengikut kepada Imam Mahdi. Dikatakan pengikut Imam Mahdi ni tuan-tuan, dia kuat bangun malam. Mereka ini tuan-tuan berpakaian jubah putih. Jubah putih, serban dia hitam. Kupiah dia hitam. Dia dipimpin oleh seorang laki-laki berbani Tamim. Ada orang kata Tamim ni Tamim. Tamim ni tanah Melayu. Laki-laki ni mai belah timur. Banyak orang kata lahir daripada Malaysia. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu siapa dia. Wallahu a'lam. Dan Imam Mahdi ni tuan-tuan sekalian, bila nak lahir, tanda-tanda dia tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan tahun tu, awal Ramadan, bulan gerhana. Sukar kita nak tahu bulan gerhana sebab awal bulan, dia bulan gelap. Tapi gerhana berlaku. Gerhana bulan. 15 Ramadan, gerhana matahari. Tak pernah berlaku di dunia macam tu. Bila berlaku tu, tandanya nak muncul Imam Mahdi. Kan? Ada bintang berekor. Dia terbit tuan-tuan 3 hari berturut-turut. 3 malam berturut-turut. Bintang berekor tu. 3 malam berturut-turut. Dan keluar satu tangan daripada langit. Menyebut. Makna kata, menyuruh kita berada di belakang, di bawah kepimpinan Imam Mahdi. Jadi insya-Allah yang main masjid ni, insya-Allah lah kokot boleh jadi Imam Mahdi, pengikut Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Saya tu duk kalau apa sejak saya balik daripada Mekah tahun 2006, jubah saya putih selalu. Kokot terpilih jadi tentera Imam Mahdi. Kokot lah, wallahu a'lam lah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir Allah Taala berlaku, dia sendiri istihad, dia Imam Mahdi. Dia sendiri istihad. Orang akan datang berduyun-duyun berbai'ah dengan Imam Mahdi. Orang Islam akan berbai'ah. Ketika itu baru terpisah mana tentera Mahdi, mana sebaliknya. Kan? Tertegaklah pemerintahan Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Keadilan ini akan berlaku. Bumi akan makmur di bawah pemerintahan Imam Mahdi. Mudah-mudahan insya-Allah. Minta Allah panjangkan umur kita, kita bertemu dengan keadaan yang macam tu. Tapi tanda-tanda sebelum lahir Imam Mahdi, tuan-tuan, berlaku sangat dah hari ini. Seolah-olah tak ada lagi pemimpin yang boleh menyatukan umat Islam. Hang cuba saja, dia kan nak berkelahi juga. Buatlah lagu mana pun. Hang sabaklah macam mana pun. Tak mau juga. Macam kucing tarik ekor. Hang tarik kucing, dia duduk atas tikar, hang tarik ekor. Nak jadi macam mana? Aku tak mau. Aku nak edit happy. Dia nak edit happy juga.
Aku heran tu lah. Bila DAP dah tunjuk sikap permusuhan dia dengan Islam, dia nak dikawal dengan DAP. Tak bodoh kan? Sebab itu ulama kata, tuan-tuan, tanda orang bodoh, husnuzan bil a'da. Baik sangka dengan musuh. Dia tunjuk sikap permusuhan dia kepada Islam. Kota tabung haji habis di Lego. Hotel-hotel tabung haji habis di Lego. Zaman dia memang itu kita tengok macam mana orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-henti. Nak senarai banyak sangatlah. Tapi dia masih baik sangka dengan DAP. Husnuzan bil a'da. Baik sangka dengan musuh. Orang baik sangka dengan musuh ni tentu ada orang bodoh. Baik sangka dengan ulat. Ulat tudung selah. Yang bahaya ni tudung selah Kuala Lumpur. Tudung selah Kedah baik. Baik. Dia ambil tudung selah tu bola kelabu. Cerdik bodoh. Bodoh lah yuk. Ni keadaan manusia. Artinya tuan-tuan, macam dah tak ada jalan nak menyatukan umat Islam. Kecuali datangnya Imam Mahdi. Takkanlah kita nak tunggu sampai mai Imam Mahdi baru kita nak bersatu. Hancurlah negara kita ni. Ya, tapi nampak-nampak macam tu. Macam di negeri Arab tuan-tuan. Macam dah tak nampak tokoh yang boleh menyatukan umat. Dikira nak berkelahi juga sesama Islam. Itu dia. Fahamlah kita, suasana yang ada hari ini memang suasana akhir zaman. Yang menuntut kita berhati-hati dalam hidup ni. Makan minum kita, pakai patut kita. Nak keluar pada rumah tu fikir nak pergi mana. Yang mustahak kita pergi. Tak mustahak tak usah lah. Kan? Itu dia. Itu nasihat kepada kita oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Fa'amma, dia kata, Iza ahabba hazar rajulu an yanqati'a anin nas. Kalau sekiranya laki-laki ni kasih, dia suka supaya memutuskan terus daripada manusia. Dia tengok, dia pikir, tak boleh sangat dah. Manusia ni tak boleh sangat dah. Di mana suasana tu tuan-tuan, Nabi cerita akan berlaku. Wujudnya da'atun ala abwabi jahannam. Penyeru-penyeru di pintu api neraka jahannam. Dia tak katalah, woi tuan-tuan, mailah kita masuk neraka jahannam. Dia tak katalah betul. Tapi dia ajak kita buat maksiat. Ajak kita derhaka kepada Allah. Dunia ketika itu tuan-tuan gelap. Kaki ta'in lail muzlim. Laksana malam yang cukup gelap. Berlaku fitnah. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Orang baik dipandang jahat, orang jahat dipandang baik. Dah bercelau kehidupan. Kalau kita bergaul dengan manusia, kita akan rosak. Ketika itu. Apa pesan Nabi? Kata sahabat, kalau kami hidup ya Rasulullah, kami nak buat macam mana? Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu iltizam dengan jamaah Islam dan pimpinan mereka. Masuk kumpulan Islam, jamaah Islam. Duduk bawah pimpinan jamaah itu. Sahabat tanya lagi, kalau tak ada jamaah Islam, tak ada kumpulan Islam, tak ada parti Islam, tak ada gerakan Islam, dan tidak ada pimpinan Islam, kami nak buat apa? Rasulullah kata, lari masuk hutan. Makan pucuk-pucuk kayu, daun kayu, kamu mati dalam hutan itu lebih baik daripada kamu bergaul dengan manusia yang nak merosakkan kamu itu. Mungkin kawan ni baca hadis ni, dia kawan rasa jalan yang paling selamat, mengasingkan terus daripada manusia. Ada orang buat begitu tuan. Dia masuk hutan tu, dia tanam padi sendiri. Padi rumah. Dia tanam nyok, buat minyak. Dia korek telaga, belah ikan. Dia makan apa yang ada. Ada manusia buat jenis macam tu pun ada. Dia uzlah sungguh. Kalau kita tuan-tuan nak uzlah terus pada manusia, tak mau bergaul kerana takut agama kita rosak. Habis nak buat macam mana? Fala yuqalituhum fil amrin. Pada segala urusan mereka minal amr ilaih. Al-battah. Mati dia nak mengasingkan diri ni. Nak asing terus. Tak mau bercampur terus dengan manusia.
Habis dia nak buat macam mana? Dia kata, min din au dunia. Sama ada urusan makna kata agama atau urusan dunia. Dia tak mau mengaji, tak mau berjemaah, tak mau berjemaat, tak mau berniaga, semua tak mau. Dia nak lari terus. Tapi jaga babik tuan-tuan. Saya dah biasa buat benda ni. Dulu saya kena buang daerah tuan. Saya duduk lautan seorang-seorang dengan keluarga saya. Rupanya tuan-tuan kita tak tahan. Mula-mula kita kuat lagi. Kita semayang awal waktu gitu gini. Lama tuan-tuan, dia kuat tarik. Dia tarik sikit, lewat sikit, kadang lewat sikit. Dia jadi macam tu. Kita tak ada daya tahan, tak ada kekuatan. Yang ni kena berhati-hati sungguh. Pasal apa? Dalam hutan tu musuh banyak. Setan ramai. Hang seorang. Dia kerutu berapa Tuan-tuan tidur dalam masjid ni. Nyamuk ada 100 ekor. Tuan-tuan tidur ramai-ramai. Katalah tuan-tuan tidur 100 orang. Nyamuk beda. Ketua nyamuk kata, kita gigit seorang-seorang satu. Sekok nyamuk gigit seorang. Kita kena gigit satu nyamuk ya. Pasal kita tidur ramai-ramai. Tapi kalau kita tidur seorang-seorang, 100 nyamuk gigit kita seorang, bapih kita. Setan pun begitu juga. Kita duduk lautan tu, dia gigit kita seorang-seorang. Kita boleh tuan-tuan rosak juga. Dia baik-baik. Yang ni kalau nak pergi duduk seorang-seorang lautan tu, kena pikir lah. Pikir habis-habis. Habis tu ulama-ulama dulu tuan-tuan, mereka duduk ramai-ramai. Dia buatnya surau. Ulama ada situ. Kemudian buat rumah. Mereka namakan pondok. Ataupun ribat. Pondok ni bukan bahasa Melayu tuan. Bahasa Arab. Pondok ni madaris. Tempat tu ada orang mengaji. Ada orang sembahyang jemaah. Ada tok guru. Itu idea buka pondok tu. Lepas tu bila orang tanya Imam Ghazali. Apa pandangan Imam Ghazali? Di akhir zaman ni kalau saya duduk di pondok. Nah, Imam Ghazali kata, inilah tempat yang paling selamat sekali. Tempat akhir zaman paling selamat di pondok-pondok. Ada sembahyang jemaah. Kita makna kata beruzlah dalam bergaul. Bergaul dalam uzlah. Uzlah pun dapat, bergaul pun dapat. Mana ada pondok tak tutup aurat, jemaah tutup aurat. Mana ada orang duduk pondok tak pergi jemaah, tu guru bagi rotan. Kan? Itu yang tempat yang paling selamat. Itu yang idea tubuh pondok tu. Nak menyelamatkan diri daripada fitnah akhir zaman. Imam Ghazali namakan ribat ni kota atau kubu. Diibaratkan di luar tu setan juga banyak. Hang duduk sini. Hang nak berniaga, pergi berniaga. Lepas berniaga, lari balik. Bukan tentera kan, dia ada pengkalan kan. Tentera laut ada pengkalan, tentera udara ada pengkalan, tentera darat ada pengkalan. Pergi buat operasi. Melawan musuh. Habis tu, lari balik duduk pengkalan. Kita tak apa, kita duduk dalam pondok. Ini pengkalan kita. Kita keluar mengajak. Sana, sini. Lepas mengajak, balik masuk pengkalan. Paling tidak, anak isteri kita duduk dalam pondok, mereka selamat. Daripada fitnah akhir zaman. Pasal apa? Di luar tu tuan-tuan macam serigala. Duduk tunggu nak makan kambing. Kita keluar aja dah kutu kita. Jadi, makna kata kita ada pengkalan. Base atau pengkalan kita. Itu idea penubuhan pondok oleh ulama-ulama kita zaman dulu. Kan? InsyaAllah akhir zaman ni elok sangatlah. Ada ulama, ada ustaz, tuan-tuan, pakar bincang-bincang, beli tanah, buat pondok. Buat pondok mengaji. Mengaji pun dapat, berjemaah dapat. Anak bini kita pun selamat daripada fitnah akhir zaman. Itu idea tu Tok Guru kita dulu lah tu. Tapi kalau kita nak mengasingkan diri terus daripada orang ramai, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, itu dia. Nak buat lagu mana? Dia kata, maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sama ada kita nak mengasingkan diri min dinin atau dunia wa jama'atin wa jum'atin, dia kata au ghairihima. Jadi kalau kita nak supaya kita
Apa kita nak asingkan diri, kita tak mau jemaat, tak mau berjamaah, tak mau bergaul dengan manusia sama sekali. Lima yara lahu fi zalika min maslahatihi wa faraghihi. Kerana memandangkan segi maslahah untuk diri dia sendiri, supaya dia boleh selesa dalam mengerjakan ibadat, supaya tak ada gangguan-gangguan untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu la, dia kata, yasa'uhu zalika illa bihadin amrain. Tak boleh, makna kata lulus, tak boleh buat lagu tu melainkan dua perkara. Kena dengan tilikan yang cukup halus. Jangan duduk dalam rumah seorang-seorang, di luar fitnah akhir zaman. Tak boleh, berjemaat pun rosak, jemaah pun rosak, mengaji pun rosak. Jangan duduk pakai petua sendiri. Kita dengar azan. Nabi kata siapa dengar azan, dia tak main semayang jemaah ni apa? Dia tak main semayang di masjid. Maka dia semayang dia tu, makna kata, Nabi kata tak sah. Bukan tak sah tu, tak sah semayang. Semayang dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Semayang orang yang berjiran dengan masjid, di masjid, kata Nabi. Dan Nabi nyari-nyari membakar rumah orang yang tak main semayang jemaah. Jangan kita buat petua kita sendiri. Awak tak pergi masjid. Tak boleh, fitnah akhir zaman. Pasal apa tak mengaji? Fitnah share. Tanda-tanda fitnah akhir zaman semua ada. Ni aku tak pergi masjid. Tesco pergi pula. Market tu. Pula dah. Jadi jangan kita buat keluar petua sebarangan. Dia memerlukan tilikan yang halus. Kena rujuk ulama. Kena tanya ulama. Tilikan tu kena halus sungguh. Jangan sampai kita pandai-pandai nak kata tak wajib dah. Tidak, dia kena jaga tu. Jadi kata Imam Ghazali, tak boleh asing terus ni sama sekali, melainkan dengan dua perkara. Itu dia. Imma ayasira, kata Imam Ghazali, melainkan engkau jadikan, dia kata, ya, ila mawdi'i la yalzamuhu hunalika hazihil furud. Hang jadikan diri kamu pergi cari tempat yang tak sampai ke farduan tu. Pergi cari tempat yang tak sampai ke farduan sembahyang Jumaat. Pergi duduk di atas gunung jerai. Hati itu tak wajib Jumaat. Jauh mana hala tak dengar suara azan. Duduk seorang-seorang situ. Lagi dengar suara azan, duduk dalam qaryah Jumaat, hang kena pergi Jumaat. Ada? Sembahyang Jumaat, bayar jemaah. Tambah pula kita jahil. Tak tahu soal akidah, tak pergi mengaji. Sembahyang kita pula tak apa nak betul, kita tak pergi mengaji fiqh. Kita pula ada sifat riak lah, ujub, takabur. Kita pula tak pergi mengaji ilmu tasawuf. Itu tak boleh tuan. Orang nak pergi ni, dia cukup ilmu dia. Ilmu dia cukup. Dia kenal kalau setan tipu dia, dia kenal setan tu. Ini tipu daya setan. Ini tipu daya hawa nafsu. Dia mempunyai alat senjata perkakas pertahanan yang cukup lengkap. Kalau tak gaya, dia kena tipu habis. Tok guru saya cerita tuan, dia korek kubur. Dia korek kubur tuan sekalian. Memanglah ahli tasawuf ni, dia pun nak zahirkan takut hati mereka kat Tuhan tu, dia korek kubur. Dia semayang dalam kubur tu. Nak zahirkan hati tu kan. Dia ni dekat nak mati dah. Macam orang mati. Tengah-tengah korek kubur tuan sekalian. Dia semayang dalam kubur tu. Tikus meh, tikus. Tikus dia meliti di atas bekas pasir kan. Tikus tu jatuh dalam kubur tu. Dalam lubang tu. Dia ambil selipar, dia katuk. Katuk-katuk tikus dia mati. Bila tikus mati dia menyesal tuan. Aku bunuh tikus ni yang tak berdosa. Aku ambil nyawa dia tanpa hak. Menangis, teriaklah menyesal. Pasal pukul tikus.
Bunuh tikus. Habis dia buat apa? Dia ambil sapu tangan, dia bungkus tikus tu. Dia buh dalam poket baju Melayu dia. Lepas tu semayang. Semayang duha. Tikus mati tu bangkai. Ambil bola baju ni semayang. Semayang tak sah. Ada satu kes lagi dia pergi uzlah jauh. Masa dia pergi tuan-tuan sekalian, ada babi mampus. Bila babi mampus tu, dia tak ambil lah air semayang. Dia kata sungai ni najis. Jadi dia tayamum. Satu hari Tok Guru main ziarah dia. Tengok-tengok Tok Guru, tengok-tengok dia tayamum. Awak yang tayamum. Dia kata sungai ni najis Tok Guru. Saya belum malam main buka pondok. Saya buat rumah pondok sini ni. Saya tengok babi mampu. Air sungai duk langgak najis babi ni. Jadi air bersih tak ada, saya tayamum. Tak kena. Kalau makna kehilir, ke hulu, memanglah najis. Tapi yang kehilir ke atas daripada babi tu. Pasal apa? Hang ambil dia atas tu. Hang tayamum pasal apa? Jadi makna kata, kalau tuan-tuan nak lari terus pada manusia, ilmu kena cukup lah. Alat senjata kena cukup. Terutama ilmu pengetahuan. Kena cukup. Kalau tidak, tuan-tuan, kita ditipu. Mungkin ditipu terutama oleh syaitan. Jadi kalau laki-laki ni nak lari terus, dia pergi carilah, makna kata bukit-bukit yang jauh, dia kata, daripada orang ramai yang tak sampai padanya itu, maknanya kewajipan fardu. Itu dia. Ya. Seperti karu'usil jibal. Kepala bukit. Puncak-puncak bukit tu. Duduk di atas puncak Gunung Jerai. Suara azan pun tak dengar. Tapi kena faham lah. Hantu banyak situ. Setan banyak. Itu dia. Itu dia. Pergi sana. Ataupun fabutunil audiyah. Perut-perut wadi. Perut-perut dusun. Mana jauh kampung pada orang tu. Jauh mana halal. Siapa pun tak ada. Allahu Rabbi ya Karim. Wa nahwiha. Dia kata. Dan juga seumpama dengan dia. Pergi cari tempat yang jauh semua tu. Yang tak sampai kepaduan jamaah dan jemaat. Dia kata. Itu dia. Kemudian kata Imam Ghazali. Wala'ala hadha ahadul wujud. Dia kata. Allati da'atil ibad. Ila tilkal mawadhi'. Dia kata. Ba'idati anin nas. Tapi makna kata. Tempat-tempat yang jauh tu. Makna kata kita bersunyi-sunyi diri. Supaya kita dapat mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jauh daripada manusia. Manusia tak ganggu kita. Kalau boleh lah. Tapi payahlah tuan-tuan. Susah kita ni. Yang selamat nombor 1 tadi lah. Nombor 1 tadi cukup selamat. Kita semayang berjemaah. Kita semayang jemaat. Kita mengaji. Kan? Lepas tu kita berniaga. Kita bekerja. Yang penting-penting. Lain banyak duduk di rumah. Yang tu yang paling selamat di akhir zaman ni. Nak lari pun boleh juga. Tapi cabaran dia banyak sangat tuan. Cabaran dia cukup banyak. Rimau ada. Ulak sawah ada. Macam-macam. Kita pula tak biasa dengan keadaan yang macam tu. Kerana elektrik tak ada. Ayak telaga. Ayak paip tak ada. Lepas tu nak kena korek telaga pula. Kita pula tak bisa korek telaga. Bukan senang tuan kerja ni. Bukan senang. Yang nombor 1 tadi. Itu paling selamat. Itu paling selamat. Itu dia. Itu golongan nombor 2. Kalau dia nak lari tu, pergi cari tempat. Makna kata yang tak sampai kefarduan yang kita sebutkan tadi. Ya. Itu dia. Ya. Yang satu lagi. Nak macam mana? Kata Imam Ghazali wa imma. Dia kata. Wa imma. Sekiranya ataupun dia kata. Yataqayyana bil haqiqah. Anna darurah.
anna ad-darara allazi yulhiquhu fi matalibatin nas bisababi hadzal furud. Dia kata a'zamu min tarkiha. Fahina izin takuna lahu uzrun fi tarkiha. Yang ni satu lagi tuan-tuan, dia ni lagi payah. Kita ni tuan-tuan sekalian, kita tak mau. Tak mau makna kata mai terus ke masjid. Tak mau mai terus berjamaah. Kerana suasana dah teruk. Pernah berlaku tuan-tuan. Orang buat apa? Buat ubah suai masjid. Satu masjid. Mereka angkat ni mimbar. Bawah mimbar tu tuan-tuan sekalian. Kertas nombor ikut. Cukup banyak. Selidik tuan-tuan. Rupanya tu imam tikam ikut. Tu imam bukan sini lah masjid tu. Tikam ikut tuan-tuan. Orang ramai tahu. Tapi orang tak mau cerita. Kita tahu kata tu imam tikam ikut. Kita nak sembahyang belakang dia. Tergamak lah. Kan? Yang ni makna kita tak mau. Mai jemaat pun tak mau. Kita tengok suasana tu dah rosak, teruk dah. Kalau kita main masjid pun orang buat maksiat dalam masjid pun ada. Tuan-tuan pernah dengar tak orang buat maksiat dalam masjid? Berlaku tuan-tuan berapa tahun yang lepas. Kan? Satu masjid tak mau sebut nama dia. Muslimat ni tuan-tuan sekalian, selalunya pagi jemaat pakat main masjid. Nak semayang sudut sejadah. Sebab tu imam baca surah sajadah. Buka-buka terai tuan-tuan, tengok laki-laki perempuan tidur dalam masjid. Nak sebut memalulah masjid ni. Buat kerja terkutuk di rumah Allah Ta'ala tuan-tuan. Mungkin suasana pada ketika tu masjid pun dah rosak. Tempat ibadat pun dah rosak. Dan kita pun dah tak boleh nak pergi sana, tak kena, nak pergi sini, tak kena. Kalau kita bandingkan, kalau aku makna kata aku pergi masjid sembahyang Jumaat, dapat 27 ganjaran pahala. Tapi yang aku nak kena dosa tu banyak. Kan? Saya kena sekali tuan-tuan. Orang panggil pergi ceramah di Johor. Johor tuan. Aku nak bawa kereta tak larat. Johor baru tu. Dia pun duk telefon kerap. Ya tak ya saya setuju. Pergi dengan bah. Tuan-tuan daripada Taiping nak sampai Johor baru. Allah tuan-tuan, video macam-macam cerita. Lepas tu telinga kita dung. Kita ceramah sejam ya. Dengar maksiat tu dekat 5 jam. 5 tolak 1, total 6 lagi, 4 lagi. Maka tak padan pahala yang kita nak dapat dengan maksiat yang kita buat. Kita dah timbang berat sangat dah. Maka menyebabkan tuan-tuan kita ambil keputusan, kita tak pergi. Keputusan ni tuan-tuan cukup nak buat tu, nak ambil keputusan tu cukup berat lah. Kena telitkan yang halus sangat, yang mendalam sangat. Bukan boleh kita bagi sebarang-barangan. Itu suasana yang berlaku, makna kata kemungkinan berlaku. Jadi kita tak mau pergi berjemaah, tak mau pergi jemaat, tak boleh kita buat keluar. Makna hukum dengan begitu mudah sekali. Kena tirikan yang halus hingga kita bandingkan kalau aku pergi berjamaah, aku kena hadapi macam ni. Kalau aku pergi, aku dapat pahala banyak mana. Dosa yang aku terima banyak mana pula. Dia kena timbang dengan timbangan yang halus-halus sungguh. Tak boleh sebarang-barangan. Ada juga tuan-tuan, kadang-kadang orang baca kitab tasawuf. Kita tanya dia pasal apa dia tak pergi masjid. Dia kata Allah kasyaf kat aku. Aku masuk nak semayang. Aku tengok semua dalam masjid tu kau. Pula dah dia nampak. Ada jenis manusia itu mempermain-mainkan kitab tasawuf. Memang tak kita nafikan ada di antara wali-wali Allah. Bila dia main masjid, Allah kasyaf kat dia. Dia tengok perangai orang main berjemaah tu. Allah tajalikan sifat dia pun macam tu. Tapi bukan sebarang-barang orang. Dan kita pun bila tak mau main masjid, maka kita pun buat keluar alasan, aku Tuhan bagi aku kasyaf, aku nampak lagu ni. Bukan boleh buat benda main tuan-tuan. Jadi nak ambil keputusan, tak mau pergi masjid, tak mau berjemaah, tak mau berjemaat, nak duduk dalam rumah begitu saja. Yang ni tuan-tuan perlu memerlukan
penglihatan mata hati yang cukup halus, kajian yang cukup mendalam, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi oleh itu jalan yang selamat ialah jalan yang pertama tadi. Yang tu paling selamat. Sebab ulama-ulama selalu pesan, di akhir zaman ni bergaullah dengan orang ramai, kerana ramai lagi masjid masih hidup. Ramai lagi ulama-ulama yang ikhlas memimpin kita. Kan? Masih ada lagi orang yang nak buat baik. Kan? Orang nak buat kebajikan. Maka bergaullah dengan orang-orang yang nak buat kebajikan. Cuma kamu asingkan diri kamu daripada manusia nak heret kamu ke arah kemukaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada malam ni ialah makna kata orang yang dalam bab hukum uzlah ni dia ada dua macam. Yang pertamanya iaitu orang awam. Yang keduanya orang disebut para ulama yang diharapkan ilmu dia, yang diharapkan hukum yang keluar daripada lidah dia. Adapun orang awam, dia makna kata uzlah dia dalam bentuk bercampur dan bergaul. Apa dia bercampur? Dia bercampur perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Semayang jemaat, menuntut ilmu, urusan hidup dia, berniaga dan sebagainya. Lain, dia uzlah, duduk di rumah. Itu golongan yang pertama. Kan? Dan ada pun kalau orang tu dia tak mau bergaul terus, dia ada dua pilihan. Pilihan pertama, pergi lari puduk bukit-bukit, tempat yang tak datang padanya itu kewajipan berjamaah dan berjemaat. Suara azan tak sampai. Orang tak ada, dia seorang-seorang dia. Dia duduk seorang-seorang. Itu dia uzlah total. Yang satu lagi ni, dia duduk dalam masyarakat, keliling masyarakat, tapi dia tak campur dengan orang. Yang ni kena tilikan yang halus. Kena perhatian yang amat mendalam. Supaya jangan silap letak hukum. Dia dengar suara azan. Dia tak pergi Jumaat. Dia kata aku pergi berjemaat, kerosakan yang aku dapat lebih besar daripada pahala yang aku dapat. Yang ni kena tilik betul-betul tuan. Tilikan ni kena halus sungguh. Ini untuk orang awam. Satu lagi untuk para ulama. Ulama ni tuan-tuan, dia tak boleh mengasingkan diri. Dia kena makna bergaul dengan masyarakat. Dia kena pertahankan masyarakat. Dia kena selamatkan masyarakat. Habis uzlah dia macam mana? Uzlahnya tuan-tuan malam hari. Uzlahnya uzlah hati. Walaupun dia bercampur dengan manusia, hati dia tak terpaut dengan manusia. Hati dia tak terpaut dengan harta-harta manusia. Dia tak mengharapkan harta-harta manusia. Dia bercampur dengan manusia, dia tak mengharapkan pengaruh-pengaruh manusia. Dia tak harapkan sama sekali. Dia bercampur kerana perintah Allah Ta'ala ke atas dia untuk mengislahkan masyarakat. Dia kena sabar banyak. Kerana tekanan-tekanan bila orang ramai cukup banyak. Macam Tok Guru Haji Hadi tu. Apa orang tak kata kat dia? Apa orang tak kata? Macam-macam orang kata. Dia buat kena sabar yang tinggi lah tuan-tuan. Bukan senang. Lagi tinggi martabat kita, lagi tinggi ujian yang kita terima. Kesian. Saya hari tu tuan-tuan, saya pergi ke Marang, Terengganu. Saya dijemput ceramah di sana. Lepas tu tuan sekalian, saya tidur satu homestay. Bila mereka tahu saya mai, mereka mai jumpa saya, orang Terengganu. Dia kata, Ustaz, Tok Guru, pagi ni ada kuliah. Dia daripada Kuala Lumpur, dia terbang sampai Kuala Terengganu pukul 8 pagi. 8 pagi terus pergi ke masjid buat kuliah duha. Ustaz nak pergi tak? Tak payahlah, saya kata, kesian Tok Guru. 2 saat lagi dia pernah ambil saya. Dia pendak saya pergi juga. Saya pergi tuan-tuan, saya tengok orang nak tahani anak. Saya ingat bawa baby. 50 orang baby ada. 50 orang tuan. Orang yang nak jumpa dengan Tok Guru ni ramai. Tok Guru pula keluar kuliah duha tu daripada masjid dia tu. Terus naik ke rumah. Tak masuk ke rumah. Duduk di anjung rumah tu. Masing-masing ada hajat.
Itu pun dah layan pukul 11 tuan. Tahanit budak 50 orang. Dekat pukul 12 baru habis. Balik pada Kuala Lumpur tu. Lepas tu saya tanya dia punya susah. Dia kata, lepas ni tunggu sembahyang jemaat. Lepas jemaat ada program sini. Lepas asar ada program ni. Tak lagi maghrib lagi kena pergi Kuala Lumpur balik. Ya Allah. Punya buat kerja tuan-tuan jemaah ni tak rehat-rehat. Dan tuan-tuan rapat dengan dia. Allah Rabbi. Kenal dia pada dekat. Kita tak tergamak nak kata kat dia apa-apa. Tapi tuan-tuan tengok dalam Facebook. Hari-hari orang maki dia. Kata kat dia macam-macam. Apa salah dia saya pun tak tahu. Inilah ujian yang terpaksa diterima oleh para ulama. Dia nak lari tak boleh. Dia kena mengislahkan masyarakat. Fa'iza zaratil bid'ah wa sakatal alim fa'alaihi la'natullah. Bila berlaku zahir bid'ah, orang alim diam, orang alim lari. Fa'alaihi la'natullah. Dia kena laknat Allah. Jadi sabar kena sungguh-sungguh. Ketahanan jiwa kena kuat sungguh. Ketika mana orang nampak tuan-tuan yang hak dah jadi batil. Yang batil dipandang hak. Orang yang rosak akhlaknya disanjung. Orang yang betul akhlaknya, baik akhlaknya ditekan. Dihina, dinista macam-macam. Baik itu ulama. Walaupun makna kata untuk mendapat ketahanan. Menghadapi ujian-ujian yang besar di akhir zaman ni. Dia kuat bangun malam. Baca Quran. Mereka berzikir. Mengadu dan merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantungan hatinya bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah suasana yang kita sekarang berada. Saya ingatkan balik tuan-tuan. Bila Nabi cerita suasana akhir zaman. Para sahabat selalu berkata kat Nabi, Ya Rasulullah. Kalau kami hidup zaman tu kami nak buat apa Ya Rasulullah. Sedangkan benda yang Nabi cerita tak berlaku zaman tu. Mereka tak jumpa pun orang tinggal semayang, rasuah, derhaka mak bapak, kan, mengkhianati amanah. Masa tu mana ada? Benda yang Nabi cerita tu tak berlaku zaman mereka. Perempuan hilang malu, kan? Orang kaya makna kata, orang kaya apa nama? Orang kaya jadi bakhil. Semua ada. Nabi cerita semua ada berlaku. Zaman tu tak berlaku. Walaupun zaman tu tak berlaku, dia pun mai jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kami berada zaman tu, kami nak buat apa? Yang peliknya kita ni, zaman kita ni, benda tu dah berlaku. Kita tak rasa takut. Relax, ya, macam tak ada apa-apa. Sedangkan benda yang Nabi cerita, tuan-tuan carilah buku akhir zaman. Tanda-tanda kecil, semua dah ada. Cuma tunggu tanda besar. Lahir Imam Mahdi, lahir Dajjal, turun Nabi Isa. Akhir sekali matahari akan terbit daripada matahari jatuh. Itu tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil semua dah ada. Cuma makna tanda besar tu bila nak timbul wallahu alam. Yang terdekatnya tanda besar lahirnya Imam Mahdi itu ya. Kalau ditakdirkan Imam Mahdi muncul di zaman kita, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Taala sebagai pengikut dan tentera kepada Imam Mahdi. Nak jadi tentera dia, rajin bangkit malam. Rajin bangkit malam. Rajin baca Quran. Rajin berzikir. Rajin buat ibadat. Jauhi maksiat. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai tentera kepada Al-Imam Mahdi. Yang dinantikan oleh umat hari ini. Beliaulah, bagindalah yang akan dapat menyatukan seluruh umat Islam. Dan mengembalikan keadilan Allah di atas muka bumi Allah dengan peraturan dan hukum hakam Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah marzuqna hubbak. Wa hubba man ahabbak. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah bil alamin.